bab antara kelebihan Musa alaihissalam. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang Bani Israel mandi dengan bertelanjang, di mana sebahagian mereka melihat, yakni nampak aurat sebahagian yang lain. Musa alaihissalam mandi sendirian. Kerana itu mereka berkata, demi Allah, tidaklah menghalang Musa untuk mandi bersama kita, melainkan kerana dia burut, kerana dia berpenyakit burut, yakni besar batu kemaluannya. Itu adar. Qala, Nabi SAW bersabda, pernah satu kali Musa pergi mandi. Dia letak kainnya di atas batu, satu batu. Batu itu membawa lari kainnya. Qala, kata Nabi, Musa pun mengejarnya dengan kuat sekali, sambil berkata, kainku batu, kainku batu. Sehingga Bani Israel, orang-orang Bani Israel nampak kemaluan Musa. Ketika itu mereka berkata, demi Allah, tidak ada apa-apa masalah pun dengan Musa. Batu itu pun berhenti. Selepas itu batu itu berhenti, sehingga dilihat, dapat dilihat Musa itu. Qala, kata Nabi SAW, Musa pun memukul batu itu dengan kuat. Musa pun ambil kain dia dan memukul batu itu dengan kuat. Kata Abu Hurairah, demi Allah, ada tanda, ada kesan pada batu itu, 6 atau 7 pukulan Musa pada batu itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Musa alaihissalam seorang yang pemalu. Tidak pernah dia dilihat bertelanjang. Qala, kata Nabi, Bani Israel mengatakan Musa ini berpenyakit burut. Qala, kata Nabi SAW, pernah pada satu ketika tu Musa mandi dekat satu kawasan air lah. Dia pun meletak kainnya di atas sebiji batu. Batu itu membawa lari. Batu itu bawa lari. Dan Musa mengikutinya dengan tongkatnya, di mana dia memukulnya sambil berkata, kainku batu, kainku batu. Sehinggalah batu itu berhenti di hadapan khalayak Bani Israel. Dan ayat ini turun, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah menyakiti Musa, telah mengganggu Musa, lalu Allah telah membersihkannya daripada tuduhan mereka. Sesungguhnya dia di sisi Allah, yakni Musa di sisi Allah adalah seorang yang terkemuka. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Malakul Maut diutuskan kepada Musa alaihissalam. Bila Malakul Maut itu datang kepadanya, Musa memukulnya sehingga buta matanya. Malakul Maut itu pun kembali kepada Tuhan. Dia berkata, engkau telah hantarkan aku kepada seorang hamba yang tidak mahukan mati, yang tidak mahu kematian. Qala, kata Nabi SAW, faraddallah, ini cerita Abu Hurairah, dia ambil daripada Nabi SAW, maka Allah mengembalikan matanya kepadanya dan berkata pula, berfirman pula, irji' ilai, kembali kepadanya pula, dan katakan kepadanya supaya dia meletakkan tangannya di atas belakang lembu jantan. Dengan sebab dengan setiap bulu
Yang ditutupi tangannya itu dia mendapat 1 tahun umur. Ini tambah umur 1 tahun. Qala, kata Musa, oh Tuhanku, thumma ma, kemudian bagaimana? Kemudian apa? Qala, Tuhan menjawab, thumma al-maut, lepas tu matilah. Qala, Musa pun berkata, fal'an, kalau begitu sekaranglah, sekarang juga. Dia pun meminta dengan Allah, memohon kepada Allah agar mendekatkannya ke bumi suci, ke tanah suci sejauh sepelontaran batu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau aku berada di sana, nescaya dapat kutunjukkan kepada kamu kuburnya di sebelah jalan, di bawah kawasan kawasan tinggi yang bertanah merah, yang merah tanahnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, malakul maut datang kepada Musa alaihi salam. Dia berkata, terimalah panggilan Tuhanmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan lagi, terus Musa menampar mata malakul maut itu sehingga membutakannya. Qala, kata perawi, kata Nabi SAW di sini, malaikat itu balik kepada Allah dan dia berkata, sesungguhnya engkau telah menghantar aku, mengutuskan aku kepada seorang hamba-Mu. Tadi abdin, kepada seorang hamba saja. Ini hamba laka, hamba-Mu yang tidak mahukan kematian, dan dia telah membutakan mata saya. Qala, Nabi SAW menceritakan lagi, maka Allah mengembalikan matanya dan berkata, yakni kepada malaikat itu, kembali, yakni pula, kembali semula kepada hamba-Ku dan katakan, adakah kehidupan kamu mahukan? Kalau engkau mahu kehidupan, maka letakkan tanganmu di atas belakang lembu jantan. Setiap bulu yang ditutupi tanganmu itu, dengan setiap bulu yang ditutupi tanganmu itu, kamu dapat 1 tahun umur. Yani lebih. Kamu dapat umur lebih 1 tahun setiap bulu, setiap helai bulu. Qala, Musa berkata, thumma ma, lepas tu apa? Apa pula? Apa benda tu? Thumma, qala, jawab dia, thumma tamut. Thumma tamut, kemudian kamu mati. Qala, Musa pun kata, fal'an min qarib, sekarang juga, sekarang, selalu, kata dia. Rabbi amitni minal ardil muqaddasah ramyatan bihajar, Tuhanku, matikanlah aku dekat, di tempat yang dekat dengan tanah suci, iaitu sejauh sepelontaran anak batu, sepelontaran batu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, kalau aku berada di situ, nescaya aku tunjukkan kepada kamu kuburnya, yaitu di sebelah jalan dekat dengan kawasan tinggi yang merah tanahnya. Dengan sanad satu lagi super tu juga hadis ni. Lagi riwayat daripada Abi Hurairah, katanya ketika seorang Yahudi mengemukakan satu barang jualannya yang diberikan, yang hendak diberikan orang untuk barang itu suatu harga yang tidak disukainya, ataupun dia tidak puas hati. Maksudnya, ada seorang Yahudi nak jual, dia jual tu, ada orang nak bagi, nak bayar lah, tapi bayaran itu, harga tu dia tak setuju, tak kena, tak suka lah. Ini Syekh Abdul Aziz, adakah dia kata karihahu ataupun lam yardahu, lebih kurangnya maksudnya. Qala, Yahudi itu pun kata, la, tidak, tak boleh. Dialah Tuhan yang telah memilih Musa alaihi salam
melebihi sekalian manusia. Qala, kata Abu Hurairah perawi, maka kata-kata Yahudi tadi didengari oleh seorang lelaki Ansar. Dia pun terus menampar mukanya. Qala taqulu, sambil dia kata, kamu kata demi Tuhan yang memilih Musa melebihi sekalian manusia, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di kalangan kita ini. Qala, kata perawi yakni Abu Hurairah, si Yahudi itu pun pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, wahai Abul Qasim, sesungguhnya saya ini ada jaminan daripada pihak kerajaan, yakni saya di kafir zimmi, dan saya setia kepada perjanjian yakni yang kami buat dengan kerajaan. Wa qala, dan dia kata, si fulan itu menampar muka saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, kenapa engkau menamparnya? Menampar muka dia tu kenapa? Kata perawi yang Abu Hurairah kata, orang itu pun kata, dia kata, wahai Rasulullah, dia kata demi Tuhan yang memilih Musa melebihi sekalian manusia, sedangkan engkau ada di kalangan kita ni. Kata perawi yakni Abu Hurairah, maka marahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dapat dikesan kemarahannya pada wajahnya. Kemudian baginda bersabda, jangan engkau perlebihkan sesama nabi-nabi Allah itu. Sesungguhnya ketika sangkakala ditiupkan, penghuni langit-langit dan penghuni bumi semuanya pingsan, tak sedarkan diri, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian ditiupkan sekali lagi. Ditiupkan sekali lagi. Ni kalau ni tak apa. Semula maka yas'aqu yang pertama tu dengan makna mati, matilah ada di langit-langit dan orang yang berada di bumi kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian ditiupkan sangkakala itu sekali lagi, maka akulah orang yang mula-mula dibangkitkan, atau aku orang yang mula-mula dibangkitkan antara orang yang mula-mula dibangkitkan, antara orang-orang yang mula-mula dibangkitkan. Yang pertama tadi dia ada au kan, aku adalah orang yang mula-mula dibangkitkan, atau ini syak perawi, atau aku antara orang yang mula-mula dibangkitkan. Tahu-tahu Musa alaihi salam sudah pun berpegang di arasy. Aku tidak pasti adakah dibalas dia dengan sebab pingsannya pada hari Tur, atau dia telah dibangkitkan sebelumku. Dan aku tidak berkata sesungguhnya seseorang itu lebih baik daripada Yunus bin Matta. Aku tidak berkata yang ni ada orang yang lebih baik daripada Yunus bin Matta alaihi salam. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, dia kata dua orang bermaki-makian, seorang Yahudi, seorang Islam. Orang Islam itu berkata, demi Tuhan yang memilih Muhammad melebihi sekalian alam. Yahudi itu berkata, demi Tuhan yang memilih Musa alaihissalam melebihi sekalian alam. Qala, kata perawi yakni Abu Hurairah, maka orang Islam itu mengangkat tangannya bila Yahudi kata gitu dan menampar muka Yahudi itu. Orang Yahudi itu pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan royak menceritakan apa yang berlaku kepadanya dengan orang Islam itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, jangan kamu memilih aku, melebihkan aku daripada Musa, kerana sesungguhnya manusia pingsan, aku orang yang mula-mula sedar. Tahu-tahu rupa-rupanya Musa sudah pun berpegang di satu bucu arasy,
Fala adri, aku tidak pasti, aku tidak tahu. Adakah ia termasuk dalam orang yang pengsan, atau dia sedar sebelumku, atau dia termasuk di antara orang-orang yang dikecualikan oleh Allah. Dengan sanadnya supaya tadi juga ada beza sikit je. Cuma dia kata istabba rajulun minal muslimin wa rajulun minal yahud. Itu ya bezanya. Seterusnya riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu, seorang Yahudi yang telah ditampar telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perawi ini mengemukakan hadis serupa dengan mafhum hadis Zuhri sebelum ini. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya tidak tahu adakah dia termasuk antara orang yang pengsan, lepas tu dia sedar sebelum saya, atau sudah cukup dia dengan pengsan di Tur dalam dunia dahulu, semasa dalam dunia dahulu, dekat bukit Tur Sina. Lagi dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu perlebihkan aku, jangan kamu perlebihkan antara sesama nabi itu. Dengan sanad satu lagi riwayat daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya datang, dalam riwayat Haddad, saya lalu dekat Musa pada malam diisrakan saya, iaitu dekat kawasan tinggi merah tanahnya. Ketika itu dia sedang bersembahyang di dalam kuburnya. Dia sedang bersembahyang di dalam kuburnya. Yang ini Musa itulah sedang bersembahyang di dalam kuburnya. Seterusnya riwayat daripada Anas lagi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku lalu dekat Musa ketika dia sedang bersembahyang di dalam kuburnya. Di dalam riwayat Isa ada tambahan, saya lalu pada malam diisrakan saya. Seterusnya kelebihan Yunus alaihi salam. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, saya lebih baik Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seyogianya, tidak patut seseorang berkata saya lebih baik daripada Yunus bin Matta alaihi salam. Dengan sanad satu lagi seperti itu juga, tidak patut seseorang berkata saya lebih baik daripada Yunus bin Matta. Nabi SAW mengaitkan Yunus itu dengan ayahnya, yang ni Matta tu ayahnya. Bab kelebihan Yusuf alaihissalam. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya orang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Nabi SAW menjawab, orang yang paling bertakwa. Mereka berkata, bukan tentang itu kami nak tanya. Kami maksud kami bertanya itu bukan tentang tu. Nabi SAW bersabda, kalau begitu orang yang paling mulia ialah Yusuf, Nabi Allah, anak kepada Nabiillah, anak kepada Nabiillah, anak kepada Khalilillah. Itulah. Qalu, para sahabat menjawab, berkata, bukan itu maksud kami bertanya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau begitu kamu bertanya tentang bangsa Arab, tentang orang-orang Arab yang terpilih di antara mereka semasa jahiliyah. Itulah yang terpilih di antara mereka semasa Islam, apabila mereka faham. Itulah beberapa hadis. Ada sedua bab saat ini. Antara kelebihan Nabi Musa malam ni, terjemah sudah terjemah dah tadi. Hadis yang pertama ni hadis Hammam bin Munabbih, seperti kita sudah tahu dah, jumpa sama lagu ni. Dia kata ini antara Abu Hurairah riwayatkan kepada dia, sebab dia ada kitab Abu Hurairah tu. Ada antaranya yang tidak diriwayatkan, dia ambil dalam tu saja. Tetapi Imam Muslim ambil Abu Hurairah riwayatkan kepada dia, yakni dia dengar daripada Abu Hurairah. Apa dia mula-mula ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seperti tadilah kita sudah terjemah dah, orang-orang Bani Israel ni mandi telanjang. Mandi telanjang tu boleh tengok lah, telanjang sungguh lah. Masing-masing ni tengok aurat ni tengok aurat ni, tak ada apa-apa di kalangan popok dia.
Nabi Musa nya mandi sorang. Mandi sorang diri. Sama-sama dia tu. Pergi cari tempat sunyi. Kalau nak mandi, mandi sorang. Dia mandi telanjang juga, tapi mandi sorang. Jadi pokok dia ni kata, apa yang Musa ni tak mandi sekali dengan kita ni? Mesti ada benda ni. Jadi kata ni dia buat andaian tu lama-lama ada lah orang kata. Tak? Berkali dia ni besar barai tu kali kata dia. Besar batu dia. Itu orang panggil penyakit burut. Adar. Bahasa Arab dia panggil adar tu orang yang batu kemaluan dia tu besar kerana penyakit. Dia ni, dia ledah ni kata dia. Jadi duk sebut-sebut lah pokok dia tu, duk sebut-sebut. Kata siapa dia ni, anak buah dia juga, orang Bani Israel, Islam juga, kata lagu. Tapi dia pesing Bani Israel ni kurang ajar sikit, banyak perkara lah. Menyakiti Musa tu banyak perkara. Lepas pada tu, satu kali tu Nabi Musa pergi mandi, dia pun letak kain dia atas batu. Dia mandi lanjar juga, dia pecah kain letak atas batu, tepi sungai tu lah kita kata. Muwaihin tu sungai tak besar lah, sungai kecil. Letak atas batu tu, batu pun buat lari selalu kain dia tu. Dia pun hambak lah batu tu. Hambak tu sambil tu kata, kainku batu, kainku tu batu. Dia kata gitu. Siapa kau kelayak ramai orang Bani Israel tu? Dia tengok Nabi Musa duk hambak tu, pelik juga tu, batu buat lari kain dia. Tengok. Siapa depan orang dia berhenti. Batu tu. Jadi masing-masing tengok lah. Bila tengok tu, tak ada gapo-gapo Musa. Pokok kita ramai ni tak ada gapo-gapo kata dia. Berhenti. Lepas tu Nabi Musa pokok batu tu lah. Gerai batu tu tak. Pokok. Siapa bekah Abu Hurairah kata. Bekah batu tu 7 ke 6 ke ataupun 7 bekah batu, bekah pukulan Nabi Musa itu. Bekah pukulan Nabi Musa pada batu tu. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua ada sikit-sikit bezanya, tetapi asas dia lebih kurang sama je. Cuma beza dengan tadi, dia rayak Nabi Musa ni dia pemalu orangnya. Sebab tu dia mandi sorang. Tak rajin orang tengok dia ni mandi dengan bertelanjang sekali dengan orang mata rajin. Tapi bukan makna dia tidak mandi telanjang, dia mandi telanjang juga. Cuma dia mandi suku. Pokok Bani Israel pun kata adar. Dia kata adar ni buruk lah. Dia pun pergi mandi sebab tadi juga. Jadi ayat ni turun sebagai pengajaran. Diturun kepada Nabi kita masa Nabi Musa. Nabi kita pun tak ada lagi. Ini ceritanya ayat ni nak kaitkan dengan Nabi Musa tu lah. Cerita Nabi Musa tu lah. Peringatan kepada orang-orang Islam, jangan mengganggu, jangan menyakiti Nabi. Tak sudut jadi sepopok-pok Bani Israel lah, yang menyakiti Nabi mereka. Pada tu Allah SWT membersihkan Nabi Musa. Membersihkan tu lagu mana? Dengan cara tadi. Kalau dia kata tu tak betul, terbukti salah, tak betul. Dan Nabi Musa di sisi Allah adalah seorang yang terkemuka. Oleh kerana kedudukan dia tu sangat istimewa di sisi Allah, jadi orang sebut sesuatu kekurangan tu tak boleh. Tuhan akan bersihkan, sehingga orang kata tak ada kurang. Jadi kalau ada kurang itu tak sih. Habis itu dua hadis ini antara hadis yang dipertikaikan setengah-setengah kalangan juga. Bukan hadis ni ada dalam Muslim saja, dalam Bukhari pun ada juga, dalam kitab-kitab lain pun ada juga. Agama benarnya tonjol-tonjol hadis ni dan dia kata hadis ni palsu ialah Syiah. Banyaklah dalam kitab-kitab mereka, antaranya kitab Afwan Sahih Al-Bukhari, minta maaf Sahih Bukhari. Dia kritik Bukhari lah. Antaranya dia kritik ni lah, tak pernah sabar. Tetapi ini bukan masalah Syiah saja, setengah-setengah orang ahli sunnah pun terpengaruh juga dengan Syiah. Bukan orang-orang calang-calang, orang hebat juga. Antaranya Muhammad Al-Ghazali, penulis yang terkenal tu, tok guru kepada Dr. Yusuf Qardawi. Dia pun pertikaikan juga. Dia kata tak boleh terima dia. Sebab apa? Mengaibkan Nabi. Alasan dia,
ialah mengaibkan Nabi. Alasannya ialah mengaibkan Nabi. Takkanlah Nabi ni telanjang jadi orang tengok kemaluan dia, aurat dia. Tu alasan. Tapi sebenarnya tak betul. Kritik orang ni tak kena. Orang lain tak kritik Imam Nawawi, orang-orang lain. Tapi dia masalah, hadis masalah gapo ni, masing-masing pendapat lah. Orang ni dia boleh terima hak ni, orang ni tak boleh terima hak ni. Ada orang lain pula, hadis lain pula, dia tak boleh terima, orang lain boleh terima tu. Tak gitulah sebenarnya. Jadi nak ceritanya masalah hadis ni dengan sebab ni lah kita nak kata Muhammad Al-Ghazali tu salah misalnya. Kalau Syiah tu tidak sabit ni, sabit hak lain, dia salah dah hak tu. Lepas tu dia nak merendahkan kitab Bukhari ni, tambahlah pula. Tapi kalau ulama-ulama ahli sunnah ada hak lagu ni, ada dua kemungkinan. Sama ada dia terpengaruh dengan Syiah tu, dan dia tak boleh jawab, ataupun dia memang ada pendapat dia sendiri, bukan sabit pengaruh dengan Syiah. Betul dah serupa. Syiah pun kritik juga, dia pun kritik juga. Jadi kita tak boleh nak kata dia rusak akidah kau, salah kau gitu. Tak boleh. Sebab apa? Hadis-hadis ni masih boleh dibahas lagi, masih boleh dibahas lagi. Kalau kita tak terima dia, biar tak saja. Tapi nak ceritanya ulama-ulama Islam ni hebat-hebat, dia faham dengan mengkritik benda-benda lagu ni tidak jadi rosak akidah, tidak jadi keluar daripada ahli sunnah. Tak. Malam baru ni kita sebut dah. Baru ni ada juga dipertikaikan hak Nabi Musa, Nabi Ibrahim baru ni. Ia mempertikaikan hak tu Imam Razi pula, orang besar tu Imam Razi, dalam kitab dia Tafsir Kabir. Tak ada siapa-siapa kata dia ni tak betul, dah menyeleweng dah. Rosak akidah dia, tak ada. Orang tak seterima, orang tak terima, tak apa. Tapi dia sebut dia antara hak tak terima. Hadis lain banyak lagi hak lain-lain, hak ni tak boleh terima. Orang lain tak apa bagi dia, dia kata tak ada apa masalah. Serupa juga dengan hak ni. Jadi kalau orang ahli sunnah pertikaikan, dia tidak suka Quran, hadis-hadis ni tidak suka Quran, ini termasuk dalam peringkat hadis ahad lagi, bukan termasuk dalam peringkat hadis mutawatir. Kalau katakan hadis mutawatir pun, hadis mutawatir maknawi, kalau siapa ke peringkat tu pertikai, masih lagi khilaf pula sama ada dia ni rusak akidah ke tidak. Kalau sudah sampai ke peringkat mutawatir tu, misalnya tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi Syiah tu lain cerita. Imam Mahdi ada dalam kitab ahli sunnah tentang Dajjal misalnya, yang tidak ada sebut dalam Quran. Jadi ulama ahli sunnah masih lagi tu duduk bahas. Sedangkan waktu hadis mutawatir tu, jadi adakah orang yang tak terima hak tu menyebabkan dia tidak jadi ahli sunnah atau rosak akidah dia? Tidak. Sebab apa? Hak ni termasuk dalam furu' akidah. Kalau ia hadis mutawatir tu jadi sabit akidah, tapi akidah lagu mana? Usul akidah kah pula? Kau furu' akidah. Kalau berkenaan dengan furu' akidah, tak jadi rusak lagi, tak jadi rusak lagi. Itu sebab furu' akidah. Dajjal, Imam Mahdi tak ada dalam Quran sebut dengan terang, tak ada. Tapi kalau Dabbatul Ard ada. Dabbatul Ard ada tu, jangan sampai pertikah tu, tak boleh. Cuma lagu mana sifat-sifat dia tu, itu beza-beza pula pendapat. Tetapi Dabbatul Ard binatang yang asalnya tak boleh kecek, boleh kecek. Kecek dengan orang. Sebagai salah satu alamat akhir zaman. Hak tu tak boleh. Pasal apa ada dalam Quran? Situ kalau kita perhati, apa ulama ni ada khilaf. Benda ni dia nak pergi sekat mana? Dan apa orang tak kata dia sesat, keluar daripada ahli sunnah, kau rusak akidah? Tak. Kalau kita perhati, dia duduk situ. Kembali kepada benda ni sabit berdasarkan hadis mutawatir maknawi ni sabit. Gapo dia? Akidah. Akidah tu peringkat mana? Usul akidah ke furu' akidah? Situ ya benda ni. Jadi orang yang tidak faham, dia kata rosak dah akidah. Dia pegang sekerap. Dia tidak pegang, dia tidak tengok. Akidah tu dia ada dua macam. Usul akidah ke furu' akidah? Usul akidah ke furu' akidah? Kalau furu' akidah tak apa, tak tahu pun tak apa. Tak terima, tak pegang, kemah keming sebagai akidah pun tak apa. Apa lagi kalau nak kata hak Nabi dalam kubur tak acur gitu gini, bawah lagi hadis tu, bawah lagi. Jadi kalau ada dalam setengah-setengah kitab kata dia macam kepercayaan dah tu,
Itu pendapat dia, berbeza-beza. Ada orang lain tak saya terima, Imam Bukhari tak saya terima hadis tu, tak sahih kata dia. Misalnya, jadi ada berbeza pendapat. Kita tak boleh nak buat kata akidah semua orang Islam mesti kena percaya lagu ni. Kalau tak percaya ni bukan Islam, atau sekurang-kurangnya bukan ahli sunnah, tak boleh kata lagi lagu. Kalau kata lagu tu Imam Bukhari kena juga, tak terlepas juga. Dengan sebab itu kita kena berhati-hati dalam hadis-hadis seumpama ini. Tetapi kita tidak setujulah dengan Muhammad Al-Ghazali kau siapa kau ramai lagi hak tak terima hadis ni, dengan sebab alasan dia tak adilah. Dia pegang dengan usul dirayah. Seperti baru ni kita sebut dah, usul dirayah ni mana-mana hadis yang bercanggah dengan kedudukan Nabi, mengaibkan Nabi. Nabi-nabi tu orang yang mulia di sisi Allah, orang-orang yang maksum. Jadi mana-mana yang mengaibkan dia, mencacatkan dia, menguraikan dia, itu tak boleh diterima. Jadi dia kira ini jadi telanjang ni sehingga ditengok oleh orang kemaluan dia, ini satu kekurangan. Jadi tak boleh terima. Sebab dia tengok dari sudut tu. Itulah alasan dia. Jadi dari segi dirayah memang diterima. Tetapi betul-betul kau hak ni mengaibkan seorang Nabi ni, betul-betul kau gitu soalnya. Bolehkah masuk di bawah usul dirayah tu? Jadi dalam usul dirayah tu saya pun sudah tulis dah, anak pun sudah tulis dah usul dirayah tu, cuma tak siap lagi. InsyaAllah bila siap tu banyak perkara lah benda dalam tu dibincang berkenaan dengan usul dirayah. Bagaimana ulama menilai sesuatu hadis. Kadang-kadang hadis tu sahih dah sanad, dia kata tak sahih lagi dari sudut dirayah tu lah. Jadi dirayah tu betul dah, tetapi di sini betul-betul ke ini sesuatu yang mengaibkan Nabi Musa ni? Itu masalah. Jawabnya pihak jumhur ulama ni mengatakan ini tidak mengaibkan Nabi Musa. Mengaibkan ni sebab kita kena tengok, kalau dalam syariat kita ya betul telanjang itu satu keaiban. Sebab aurat sekurang-kurangnya, kalau kita ambil paling ringan sekali, kata aurat ni kubul dan dubur. Sekarang ni sudah dapat kubul, kok mana-mana pun terdedah aurat. Itu aib, sebab tidak menutup aurat. Sampai kau peringkat tu dah terdedah sekarang ni. Bukan terdedah pohon. Terdedah pohon tu Nabi kita pun ada terdedah pohon. Hak tu masih khilaf lagi. Masalahnya aurat ni kubul. Hak semua sepakat, semua kata aurat, tak boleh dedah. Masalahnya bagaimana Tuhan dedahkan? Kalau benda tu salah, benda tu tak boleh, Tuhan tidak akan dedah sebab dia maksum. Tuhan akan jaga dia. Jadi sekarang ni bagaimana? Kalau dalam syariat kita ya betul satu keaiban, satu kekurangan, betul Tuhan jaga. Tetapi dalam syariat Nabi Musa dulu, kemaluan gapo dia semua aurat kau tidak? Situ duduk dulu. Jawapannya kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis ni, dia sebut dalam syariat mereka tidak aurat. Tak apa. Kalau mandi sekali, kalau katakanlah Nabi Musa mandi sekali dengan dia pun tak apa. Dia duduk pelik tu pun tak mandi sekali dengan dia. Kalau mandi sekali dengan dia tak akan sebut depan orang ramai, mandi telanjang sekali dengan kita. Dia tak akan sebut. Sebab apa? Bagi dia biasa itu. Dalam syariat dia bukan aurat. Sebab itulah Ibnu Battal dalam syarah Bukhari, dia kata memang tidak aurat dalam syariat dia. Ia ada tu kata ke Nabi Musa ni tak mandi sekali ni bukan kerana bukan kerana aurat gapo tu, dia tidak sabit. Tu kerana dia malu lah tu. Barang dia tak serupa dengan orang lain. Dia kok tu benarnya. Bukan kerana dia kata kepada Nabi Musa tu tak mandi telanjang. Dah. Dia dah kata kalau mandi sekali pun tak apa. Sebab kita sekarang ni, dia masalah benda ni bergantung kepada uruf, kepada keadaan semasa. Misalnya kita kalau orang alim salah dengan orang perempuan, memang aib. Memang aib. Tapi di tempat setengah-setengah tempat, macam negeri barat, negeri orang putih, tak salah tu dia kira tak hormat ke dia pula. Pula dah tak ada siapa dia boleh kata. Tengok tu salah. Orang tak akan kata lagi tu apa kalau salah kan. Lebih pada salah pupuk dia tu siung. Datang pentah, datang gapo siung. Tu suami dia ada tak apa, siung. Siung biasalah, siung pipi. Bukan sekadar salah dia tak. Jadi kalau bos salah tu tak ada gapo pada dia, dia tidak akan buat jadi isu. Tak akan jadi isu. Dia suka kat orang. Kalau di kalangan dia nak royak salat tak boleh.
Kalau tapi dalam masyarakat Islam tidak gitu. Tidak gitu. Nak ceritanya dia berbeza tepat tu pun tak serupa dah. Begitu juga hak ni, di kadang-kadang dia benda bukan tak boleh nak buat isu benda ni. Tak akan boleh sebut Musa pun mandi telanjang juga. Apalah dia ni. Dia kata aurat, lepas tu dia sendiri mandi telanjang. Tak ada timbul masalah. Tu bukan tak apa di sisi dia. Di sisi dia tak apa. Cumanya Nabi Musa tak mandi ni atas dasar dia tu seorang yang suci, dia tidak suka cara lagu tu. Dia tidak suka. Dia seorang pemalu. Orang malu ni tidak nak belah mana. Sebab kita kata aurat kat mana? Antara pusat dan lutut. Memang kalau duduk siapa dia mari pun tak kisah. Dia moga aurat sekat tu kan. Tapi apa kadang-kadang kita malu, kita pakai baju tak sesuai dengan keadaan lagu tu. Apa? Itu sebab malu, bukan sebab aurat. Ada perasaan lebih malu. Nak tubik tanah pun tak sesuai. Ramai orang sama mana duduk jalan gimari. Lepoteng tu tak. Tak pakai baju. Pun tutup pusat dengan lutut je. Sama mana? Kalau nak kira aurat tutup dah. Tapi apa hak ni ada satu orang ni, ramailah di kalangan kita, bukan satu orang. Malu nak tubik luar kalau tak pakai baju. Padahal tutup dah aurat. Ini masalah malu ni dia sesuatu yang lebih lagi. Supa juga di sini. Bukan dia nak ayat telanjang tu nampak aurat tu jadi aurat, jadi haram. Tak. Dia tak kata lagu tu. Cuma dia sendiri tak boleh buat lagi. Menunjukkan manusia hak lebih bertamadun, hak lebih maju, hak lebih dekat dengan Allah, dia lebih menutup aurat dia. Walaupun dalam keadaan tidak diharamkan lagi. Dengan sebab itu dia mandi suku. Sebab tu mandi suku. Bila mandi suku dah orang ni pakat kata ke dia. Jadi situ aibnya. Aibnya kalau orang nak sebut, jadi pakat suka alik belakang. Nabi kita ni besar tu besar. Itu satu aib tu. Bukan aib tu kadang mandi telanjang dah. Aib tu kadang benda lain. Kadang dikatakan ada penyakit. Jadi Allah dia jamin dah kan nak jaga nabi-nabi dia ni. Kalau tak pernah sabar, dia akan bersihkan. Fabarra'ahu Allahu mimma qala. Jadi cara Allah SWT nak membersihkan Nabi Musa ni lagu mana? Iaitu dengan cara buat lari. Batu tu buat lari. Bila buat lari, orang dia pun tengok tak ada gapa-gapa pun Musa, kata dia. Itu cara Allah SWT nak membersihkan Musa. Kalau dia tidak bersihkan tu, akan jadi buah mulut orang. Takkanlah Nabi Musa nak pergi telanjang saja depan orang. Tak sesuai. Lagu tu tak sesuai. Sebab dia memang pemalu. Walaupun tidak aurat pun. Takkan lagu tu. Jadi Allah SWT memilih satu cara yang sesuai, iaitu Nabi Musa tak perasan pun. Dalam keadaan tak perasan, batu tu buat lari, supaya orang buat lari lah. Kita kata ni pelik ni. Dia faham abang rupanya maksud galai. Nak suruh orang tengok. Ni pengikut dia sendiri. Pengikut dia sendiri ni. Jadi bila tengok tak ada apa-apa, habis tak ada dah lah. Kalau tak molek tu tak ada dah lah. Benda yang kecil ada kalanya bila dibesar-besarkan, dia jadi siapa orang tak ikut ajaran. Itu bahaya tu, besar tu. Asalnya kecil je. Sebab tu jangan anggap kecil. Walaupun kecil, kedudukan orang tu kena tengok. Ada benda kecil, dia boleh jadi orang tak saya pakar dah. Jadi tawar hati. Itu keadaan manusia. Jadi supaya tak sewi jadi gitu, supaya tak sewi jadi teruk lagi umat dia ni, Allah SWT buat lagu. Dan orang dia tak ada sebut pun. Musa telanjang kita tengok, tak ada. Bukan nak sebut masalah tu, tak ada gapo. Tapi ada orang sebut kan. Orang sebut di Indonesia ada seorang sahabat kita tersebut, dia pernah nak pergi mengaji di Indonesia. Di suatu tempat tu dia pergi, situ mandi telanjang belakang. Mengaji agama. Pesantren lah, kita kata pesantren. Sana dia panggil sebuah pondok kita ni. Pergi mandi dalam satu kawasan bilik, telanjang belakang. Tak kisah apa dia. Tu tak boleh. Ni syariat mana? Bukan syariat Nabi Musa. Tersedut royak pondok mana pun salah kalau lagu tu. Tu tak boleh. Ni cerita zaman mana? Tak boleh nak ikut syariat Nabi Musa. So ni tak boleh. Dia tak boleh nak pakai syar'u man qablana syar'un lana, nak pakai kaedah tu tak boleh. Dia ada kaedah dia, cara dia nak pakai hak tu. Bukan semua hak Nabi dulu buat kita boleh buat, tak boleh.
Jadi zaman lah ni kalau ada tak betul, tak boleh pakai. Walaupun pondok kau, pesantren kau, mana kau, biarlah waktu tu tak boleh pakai. Kalau dia kata alasan Nabi Musa, itu syariat lain, bukan syariat Nabi kita. Nabi kita sudah tunjuk dah, syariat kita ni tak boleh. Setara pohon tu, buka tu pohon bahar bukan main dah. Pohon baru. Hak ni aurat kubur tu pun tu sepakat dah, tak boleh pergi dah. Itu memang aurat. Itulah ceritanya Allah SWT nak membersihkan Musa ni daripada tuduhan tu yang boleh membawa kepada kekufuran umat dia besar. Jadi kadang terbuka aurat yang pada hakikat sesama dia tak ada gapo, bukan besar mana. Hak bahayanya besar, pokok dia tu jadi rosak akidah. Hak tu lebih besar lagi. Dan sehingga kemudiannya mungkin tawar hati nak ikut Nabi Musa. Hak tu lebih besar lagi. Tak apalah, kita tengok di sini Imam Nawawi sebut di dalam hadis ini ada beberapa faedah, kata dia. Ada beberapa faedah. Antaranya ada dua mukjizat yang jelas di dalam hadis ini. Mukjizat Musa. Yang pertamanya batu tu berjalan, buat lari, buat lari kain tu, pelik tu. Kepada khalayak ramai Bani Israel. Yang kedua, bekah batu. Bila dia pukul tu, batu tu bekah. Itu mukjizat. Kalau kita pukul tak ada bekah lagi tu, tak ada bekah tangan, tak ada. Tapi Tuhan nak bui nampak dia ni bukan sebarangan orang, bukan sebarangan orang. Jadi di setiap yang berlaku kepada dia tu ada maksud. Allah SWT atur berlaku. Jadi tak bolehlah main-main. Nak kalau nak tak tahulah misalnya dia tak mandi sekali, nak tu kata dia gini-gini, tak boleh. Semula-semula lain-lain cerita pun banyak perkara lagi kalau kita tak tahu. Jangan kita suka bukan-bukan kepada orang-orang yang baik-baik macam ni. Sebab apa menyebabkan jadi dia susah nak menjelaskan kedudukan yang sebenar. Terutama sekali kalau orang yang malu berkait dengan benda-benda yang dia malu, lagilah susah. Janganlah kita mudah-mudah nak mengaitkan sesuatu yang tak munasabah kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Itu maksudnya. Lepas tu antara pengajaran dalam hadis ni, benda-benda yang beku, yang tidak hidup lah, kita kata seperti batu dan lain-lain, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah boleh berkelakuan seperti benda-benda hidup. Boleh. Dan itu jadi mukjizat lah pada Nabi-Nabi. Seperti di sini mukjizat Nabi Musa. Jadi mukjizat sebenarnya, mukjizat Nabi Musa, orang yang tak seterima tadi, jadi tak ada lah mukjizat Nabi Musa. Tak ada. Dia tak perlu. Dia jauh lebih baik jaga kedudukan Nabi Musa lagi. Malu besar ni lagu ni. Dia pergi situ, dia pegang. Padahalnya dah. Padahalnya tak ada gapo. Yang hadis ni sahih, tak ada gapo, boleh pakai. Seperti batu bui salah kepada Nabi misalnya, seperti pangkal pokok kurma menangis misalnya. Itu banyak berlaku kepada Nabi kita sendiri pun berlaku. Dan Nabi Musa ni pukulan dia tu hebat. Sebab itulah Iqbal kan penyair yang terkenal tu, Iqbal tu dia ada tulis satu buku antologi syair dia, namanya Zarbi Kalim, pukulan Musa. Pukulan Musa. Pukulan Musa tu bukan main. Hebat. Jadi tajuk dia tu pukulan Musa. Dalam tu syair dia tu berhubung dengan pukulan Musa belaka lah. Gapo dia makna pukulan Musa. Pukulan Musa tu lah, pukul tu terbelah laut, kan? Banyak berlaku. Pukul tu dah tubik air memancar, 12 mata air. Pukulan belaka lah tu. Ni pun pukulan bekah. Pukulan. Apa maksud di sebalik itu? Iqbal dia seorang ahli falsafah, dia bicara benda gitu. Sebab tu dalam tu dia ada sebab ada satu syair ingat apa ni, juda ho din siyasat se toreh jati hai changizi. Itu syair dia.
asanahu tu kalimi hekar bibulia. Tu kata dia. Itu antara syair dia. Kalau agama ni terpisah dari politik, kalau agama dipisahkan dari politik, agama suku, politik suku lah, maka yang akan tinggal di dunia ini apa? Canggizi, cara hidup Canggiz Khan. Ia takluk, dia Baghdad dulu, jatuh Baghdad tu di tangan Canggiz Khan. Itulah yang akan tinggal, ialah cara hidup Canggiz Khan. Tu asanahu, kalau tidak ada tongkat Musa tu kalimi keistimewaan dia tu, mukjizat dia boleh kecek dengan Tuhan. Tak ada berapa, tak ada sebelah mana pun artinya. Royak boleh kecek dengan Tuhan. Pasal dia boleh dengar. Pasal dia boleh dengar. Oh, dia kecek, dia royak. Lepas tu apa faedahnya? Kalau tak boleh kecek dengan Nabi, dengan Tuhan, Quran tu siapa juga kita? Nabi kita misalnya, Nabi lain tak kecek dengan Tuhan, ada juga kitab suci. Apa lebihnya? Di mana artinya kalimi itu? Dia nak ayatnya nasihat, apa nama ni, pesanan, ngajar, tak ada faedah kalau tak ada hukuman dalam dunia, tak ada politik lah dalam dunia. Kot tu dia nak. Itu dia kaitkan dengan pukulan Musa tu. Besar artinya. Pukulan Musa artinya pemerintahan. Pukulan Musa artinya hukum, undang-undang. Itu pukulan Musa. Kalau tidak kecek, tak ada arti, tak seberapa artinya. Halus cara dia. Patutlah orang jual akad dia penyair agung kan. Penyair agung memang pelik-pelik syair dia tu. Kalau baca hak tu saja kan, dia ada dalam Zarbi Kalim dia tu. Tak apalah. Antaranya harus mandi bertelanjang di tempat sunyi. Boleh. Hak mandi telanjang tu pakai ni pun boleh, kita pun boleh. Cuma depan orang tak boleh. Zaman dulu boleh depan orang. Zaman Nabi Musa ni syariat dia nya begitu. Walaupun menutup aurat itu lebih afdal. Boleh-boleh pun kalau tutup tu lagi molek. Tak apalah. Antaranya pengajaran yang terdapat di dalam hadis ini ialah para nabi dan orang-orang yang soleh ni banyak menerima ujian daripada Allah melalui orang-orang yang tak cerdik dan orang-orang jahil. Banyak benar ujian terpaksa mereka hadapi kerana orang-orang jahil dan orang-orang yang bodoh di dalam masyarakat masing-masing. Itulah yang kita dapati. Walaupun pengikut dia sendiri, dan mereka bersabar dalam menghadapinya. Itu pengajarannya. Antaranya apa yang disebutkan oleh Qadhi Iyad dan lain-lain, kata dia, iaitu para nabi ni suci daripada kekurangan pada kejadian dia dan kekurangan pada peribadi dia. Tak ada kurang. Jadi kejadian tadi macam dikatakan dia tu besar, misalnya batu tu, itu kurang tu. Walaupun kita kata penyakit ni boleh hilang, boleh itu, tapi kurang lah. Walaupun buat sementara waktu pun kekurangan tu tak boleh. Sampai ke peringkat tu dia demam, boleh demam sekadar tu, tak apa. Demam kalau luka sikit, kalau misalnya kita kata jatuh ke, tak apa, sebagai manusia. Tetapi kalau lebih sampai jadi aib, jadi buah mulut orang, jadi orang ketawa, tak boleh. Itu Tuhan jaga para nabi ni. Termasuklah cerita tadi. Tak boleh diambil kira, kata dia, Imam Nawawi kata, pendapat orang-orang yang tidak membuat kajian, ahli sejarah, kata dia, di mana mereka mengaitkan setengah-setengah penyakit itu kepada nabi-nabi, yang bukan yang teruk-teruk. Bahkan kita kena pegang nabi-nabi dan rasul-rasul itu dijaga, dibersihkan oleh Allah daripada segala keaiban dan segala perkara yang boleh menyebabkan jadi mata tak sih tengok, menakutkan ataupun meliarkan orang. Jadi orang jauh tak sih terima ajaran dia. Seperti dikatakan Nabi Ayub tu sakit kulit tu, kalau mengikut ahli cerita, berapa batu bau dah kudih dia tu, kulit dia. Itu karut tak boleh pakai. Itulah yang maksud Imam Nawawi ni. Tak boleh pakai. Sebab kalau ada pun sakit kulit, tidak sampai ke peringkat tu.
Tidak sampai ke peringkat orang lari. Jadi kalau lari macam mana dia nak dakwah? Jadi orang akan kata, kita tak boleh nak pergi dengan dia, busuklah je nak terima agama dia kan. Orang akan kata. Jadi tak sempurna hujah Allah kepada manusia. Sedangkan Allah SWT nak hukum manusia nak bubuh dalam neraka ni, biar cukup syarat dulu. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyeksa manusia melainkan setelah kami hantarkan rasul. Kalau hantarkan rasul pun orang tak boleh pergi rapat, apa maknanya? Orang lari. Sebab itulah para nabi itu dia terpelihara daripada benda-benda hak lagu tu, hak telajuk. Sikit-sikit boleh ada. Sikit-sikit boleh ada. Yang boleh ada pada nabi itu sikit-sikit ada benda-benda hak kurang tadi. Sebagai manusia nak menyatakan bahawa mereka ini bukan Tuhan. Tu faedah hak terbesar. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan tak ada kurang belah mana, sikit pun tak ada. Tak ada. Ada demam kau apa? Tidak Tuhan lah. Lagu tu kan. Terus ada royak ke mana-mana pun. Tua. Tapi orang kita ni macam-macam, bolehnya terima dah. Dah nak warna dah tak mengaji telajuk. Boleh terima. Tua. Dah tua tu Tuhan lah ke mana? Kalau Tuhan tak boleh, tu kurang juga tu. Setara tu pun tak boleh. Tapi Nabi boleh. Tua boleh. Tak apa. Dia tidak Tuhan. Itulah ceritanya di sini berkenaan dengan hadis yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, ni juga antara yang dipertikaikan. Tapi kita ahli sunnah boleh katakan kebanyakan tak pertikai. Cuma ada juga seorang dua ulama ahli sunnah juga, dia tak terima. Bapa kata dia kena penampak Nabi Musa sampai jadi buta mata malaikat. Dia orang Syiah tak kira congek ekor lah. Congek ekor dia orang tengok. Ni semua rekod Abu Hurairah berlaku. Sebab tu kita kata dah hadis Abu Hurairah tak pakar kata dia. Situlah pergi kena. Abu Hurairah pelawak ni dia rekod hadis ni. Orang ahli sunnah terima belakang kata dia, telan belakang orang ahli sunnah. Jadi hak mana-mana tak erti tu ke dak? Yolo juga kawan ni kata dah. Yolo juga masuk Syiah. Kini tak ngaji sebenarnya. Kalau ngaji tak ada gapo. Hak dia pelik lagi. Nak kira. Tapi dia tak tahu, dia tak ayat pelik-pelik dah. Hak pelik-pelik. Iman dia kena bunuh hidup semula. Tu dah. Boleh terima pula, sahih pula tu dah. Tersudut cara lah ke dia tu dah. Kita kira ada di kalangan kita ni sama ada terpengaruh ke, ataupun dia duk kritik dia. Tak boleh kita gerak tu. Tak gerak. Jadi dia kata macam mana malaikat tu, dan bagaimana Nabi Musa tak tahu Nabi tu mari malaikat tu mari, Nabi Musa tak tahu. Takkanlah dia tak tahu. Kalau dia tak tahu, dia Nabi mana apa beza dengan orang lain, kata dia. Pula dah ada macam-macam lah orang. Dia tak setimu hadis ni, padahalnya bukan dalam Muslim ni saja, dalam Bukhari, dalam mana-mana ada. Dan sahih, tak ada apa satu. Dia hak ni tidak pelik. Masalah Nabi tak tahu malaikat tu mari. Nabi Ibrahim pernah dalam Quran sendiri sebut pada tolak Quran ke pula. Bila malaikat tu mari dalam rupa orang, tak ada apalah, tetamu dia mari, dia pergi panggang anak lembu. Faja'a bi'ijlin hanif. Mari. Macam selek makan, jepuklah. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Tu sebut dalam Quran. Nabi Ibrahim pun tengok, tak makan, tak hala tangan, tak hala. Dia sejeput dan selekanlah makan. Muka tetamu senyap belakang beberapa orang, 7-8 orang tu senyap belakang. Pelik ni. Nabi Ibrahim kata, maknanya Nabi Ibrahim mula-mula tak tahu itu Nabi, itu malaikat, dia tak tahu. Seorang Nabi boleh tidak tahu. Adalah maksud Tuhan. Ada kalanya dia tahu daripada awal lagi, ada kalanya dia tahu kemudian. Dah timbul rasa takut di dalam hatinya. Apa? Jadi adakah kita nak muskil pula Nabi Ibrahim dia takut, jadi dia tidak yakin kepada Allah, dia takut kepada malaikat? Kenapa hemon leh? Takut ni tidak semesti takut kena cekik tekuk dia tu. Dia takut bila mari ni ke dia pelik ni. Kalau malaikat apa mari buat apa lagu ni memang apa mari nak peracur buat kaum Lut tu. Lepas tu baru dia raya, barulah Nabi Ibrahim tahu.
Jadi benda-benda Nabi ni tidak tahu ada dalam Quran. Sebab tu dia tolak hadis dalam Bukhari mula-mula. Malaikat itulah Nabi tak kenal malaikat mula-mula tu. Tak kenal, tak tahu. Jibril mari nak buat turun wahyu ke dia tak tahu. Dia kritik juga hadis tu. Padahal lagu sani lah banyak dalam Quran ni tidak tahu. Lepas pada tu baru tahu. Sebab dia mari dalam rupa orang, mana nak tahu? Betul-betul rupa orang. Pas mari tu puak-puak kaum Lut tadi tu tak ada tengah jalan. Tu tak ada. Turut dah. Belacar dah Elio puak dia. Ya dah. Pasal mari dalam rupa lelaki yang cantik, anak-anak muda. Puak-puak dia tu berhi. Sama sejenis. Tuhan apabila dia nak hukum, dia mari hak orang berhi. Wiban. Biar persu. Situ dia pukul habis. Inna akhdahu alimun syadid. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid. Itulah bendanya. Lagu itulah cara Tuhan nak hukum sesuatu negeri. Dia bui banyak. Lepas pada tu super boleh lah juga kita kata dia nak tangkap orang dadah ke orang gapo, dia sendiri tunjuk sekali dengan dia tu dah bagi banyak sekali dah. Buat dia pun suka lah. Suka tu ketika tu kena lagu tu cara. Tak apalah. Hak ni tidak pelik. Nabi Musa tak tahu. Sebab apa? Lepas tu apa Nabi Musa gocoh dia tu, tapar dia tu. Dan bukan mari pelik cara. Kan Nabi kita ada nak cocok, kan dalam hadis ni ada nak cocok orang duk itak kulubai dinding rumah dia. Nak cocok dengan apa nama ni, awak garu atas belakang tu, panjang-panjang. Supaya orang perempuan awak selik rambut tu, dia panggil pin besar. Nak cocok dengan tu. Kalau buta pun tak apa. Nabi kata. Maknanya memang boleh, salah pergi duk ngitang-ngitang orang ni. Lepas tu dia duk itak tu naik. Lepas tu dia kata ajib rabbak, terimalah jemputan Rab tu dalam bahasa Arab banyak makna dia. Tuan pun boleh, Tuhan pun boleh. Jadi Tuhan ni siapa dia, tiba-tiba mari ni mengejuk lagu ni. Mungkin dia tidak tahu. Dia pun bui lalu dah untuk mempertahankan diri. Nampak kabar orang tu terkal ke dia lagu mana. Bui lalu. Bui tu buta mata. Buta mata tu dia duduk sikit lagu mana buta mata malaikat. Dia begini, apabila malaikat makhluk halus ni, kita kata jin kau gapo kau, boleh dia berupa dengan sesuatu rupa yang berjisim, dia akan apa nama ni, dia akan terikat juga dengan ciri-ciri jisim itu buat sementara waktu. Dia akan terikat. Dengan sebab itu kalau jin dia berupa ular misalnya, kita katok kepala dia, mati semua. Kalau kita katok ekor dia, gelepar, kaki dia kena, balik dalam rupa asal, kecok lah dia. Tapi kalau dalam keadaan biasa dia tidak rupa, kita supaya angin lah, kita tak boleh nak pegang dia, katok dia, kau kerak dia, tak boleh nak buat. Tapi apabila dia berupa, ketika tu boleh pegang. Buat sementara boleh pegang. Begitu juga malaikat, ketika dia berupa, memang dia ada kesan-kesan sebagai manusia, rupa manusia. Kalau manusia setara tu kena tu, boleh buta. Buta sementara, bukan seumur. Sebuah air lah, kita kata air, bila kita letak dalam peti jadi tokoh. Waktu bila letak dua jadi cair. Ketika tokoh tu kita boleh gaji. Gitu ya bendanya, tak ada belah mana. Kau duk gaji apa ni, air batu besar gitu semua tu tak. Air hak cair tu lah kan boleh belah. Ketika dia jadi cair boleh belah. Kerak putus. Orang kata lagi sebab kerak air tak putus. Lagu tu hak ni pun lagu tu juga. Apa salah, apa peliknya. Siapa nak tolak hadis saya? Tak pandai tu, tak pandai. Jadi dia pun mengadu balik kepada Tuhan. Apa ya Tuhan buat gitu? Ada hikmat Tuhan ni banyak. Bukan untuk manusia saja hikmat Tuhan, untuk malaikat juga. Dia nak tengok malaikat tu lagu mana, nak tunjuk kepada orang. Malaikat tu ingat dah Tuhan suruh pergi ambil nyawa, kan boleh ambil nyawa. Kita kena ingat dengan izin Allah segala-galanya. Malaikat hebat setara mana pun, dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, tak berlaku. Sesuatu rakyat lah. Nak tahu tu. Sekarang ni malaikat
Sekala pergi selalu boleh. Selalu boleh. Nah, ni lagu lain jadi. Nak royak jadi dia bukan Tuhan. Dia hebat, dia bukan Tuhan. Dengan kehendak Tuhan. Tuhan tahu tak sampai masa dia lagi. Tuhan nak uji dia, nak tengok. Pak uji mak dia. Biar manusia boleh tahulah bahawa ini bukan Tuhan. Banyak faedahnya. Dan Nabi Musa apa? Nak royak. Nabi-nabi ni dia diberi pilihan kalau nak mati. Tidak, Nabi kata dalam hadis yang sahih, dalam Bukhari, dalam gapo ada, seseorang Nabi tu dia sebelum mati Tuhan beri pilihan dulu pada dia. Ni tidak beri pilihan, terus mari nak ambil nyawa. Lagu mana? Supaya orang nak bunuh kita lah. Nak bunuh kita tepih tak apa salahnya. Tepih tu belah-belah tepih tu bui ke dia sebutir dah. Tak salah. Apa mari lagu tu? Ni kalau tikai tu mati sebab bunuh lah. Dia mari dia kata nak ambil nyawa. Itu cerita dalam ni mari lagu mana hak sebenarnya. Kalau kita bayarkan orang hak zahir ni, orang bedil kita. Bedil duk gitu. Takkan tak ada reaksi kita. Hak itulah yang berlaku di sini. Sebab tidak ada lagi diberi pilihan. Sedangkan syarat tu ada, Nabi Musa tahu dah. Ini tak ada pilihan. Setiap Nabi dia tidak akan mati kecuali diberi pilihan dulu. Nak lagu mana? Sampai masa. Kau nak lagi hidup. Semua lagu tu. Ni tak ada lagi. Tiba-tiba mari royak. Sahutlah apa nama ni, jemputan Tuhan kamu. Panggilan Tuhan kamu. Atau Tuhan kamu. Dia boleh ada makna apa nama ni, Tuhan boleh. Jadi Tuhan tu siapa pula? Siapa dia yang suruh bunuh ni? Boleh jadi timbul macam-macam. Jadi dengan sebab itulah apa ni, Nabi Musa tampak. Dan Nabi Musa tampak. Ingat tadilah. Sebab itulah Iqbal buat tajuk kitab dia tu Zarbi Kalim, pukulan Musa. Pukulan Musa ni hebat. Tengok sini nampak pula buta mata. Dulu dia kan cerita dia tu kan menyebabkan dia lari daripada Mesir tu. Pasal dia bukan maksud nak bunuh, dia tidak ada maksud tu. Tapi dia bui tu, pukulan dia tu sikit je kena tu, orang kata berat, mati kawan tu. Pukulan juga. Dia gocoh tu apabila bangsa dia tu royak. Ni orang ni mengadu hak kepada dia, kita kena buat nyaya. Dia pun gocoh. Gocoh tu sikit je. Tapi pukulan dia tu berat. Tu nak ceritanya Nabi Musa ni. Tak apalah, bila malaikat tu pergi, dia royak, ni orang tak saya mati. Jadi Allah SWT pun mengembalikan matanya. Sebab kata tadi lah, kalau kita nak faham hak dunia ni seperti air batu tadi, bubur dalam hati jadi kerah. Kita boleh gaji, ada kesan gaji tu terbelah, boleh pisah. Tapi apabila kita letak lama air batu tadi jadi air, kita belah gaji tak ada faedah. Tak ada faedah. Lagu tu lah juga ni, Tuhan pun kembali kepada asal dia. Kembali pada asal dia, tak ada nak buta tu. Sementara benda ni berlaku dalam berapa minit tak tahu. Tak. Tapi nak tunjuk kuasa Tuhan dan betapa malaikat tu serupa dengan makhluk lain juga. Manusia ni kalau dia nampak lebih hak tu, pok apa nama ni, Quraisy kan, malaikat tu Tuhan juga, anak Tuhan. Dia kalau dah lebih manusia gitu saja. Allah kena puja selalu. Itu penyakit manusia. Jadi nak hilang hak tu lah dengan ada cerita-cerita ni. Lepas tu pergi semula kata dia, royak ke dia, letak tangan atas belakang lembu. Letak tangan. Jadi bila letak tangan kan, belakang lembu ni penuh dengan bulu lah, bulu kulit dia tu. Kira-kiranya setiap bulu ditutupi oleh tangan dia ni, setiap bulu tu setahun umur dia. Daripada hak dia pada masa tu ke depan tu, setiap bulu setahun. Panjang dah tu apa tu kan lagu tu. Lepas tu Nabi Musa pun tanya. Jadi sekarang kali yang kedua tu dia mari tu, lagu lain dah lah. Lagu lain dia mari tu. Mari Tuhan suruh gini-gini royak molek. Dia pun faham dah lah. Mari molek, tak apalah. Lepas tu dia pun tanya, Tuhan, lepas tu berada? Kalau kata lepas pada, lepas tu apa? Lepas tu tak mati lah. Kena mati juga manusia ni. Manusia ni panjang setengah mana apa pun kena mati. Jadi tak sudah dengan mati juga. Kalau lagu tu tak selalulah katakan. Selalu. Tak apa. Nak rayaknya Nabi ni bukan takut mati. Buktinya tengok. Kalau jelas dia tak takut mati. Selalu tak apa. Takut-takut orang kata tadi,
Dia tak si mati. Hak tu dia tapah malakul maut tu. Dak tadi sebab tak jelas, tak tahu siapa dia ni. Tak tahu. Ni sekarang kalau tahu tak apa. Terima. Dia nak ayat tu takut-takut. Jadi kita buat kesimpulan Nabi Musa ni tak si mati. Nak kau hidup? Tidak. Hak tadi kerana keliru, tak jelas. Tapi dia minta kalau nak mati pun minta biar Tuhan berdekatkan dia dengan tanah suci. Tanah suci maksudnya pada masa tu tanah suci Baitul Maqdis itulah kawasan dia. Baitul Maqdis. Bapa Nabi Musa tidak minta biar mati dalam Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tu sendiri. Sebab Baitul Maqdis dikuasai oleh musuh pada masa tu. Bukan dikuasai oleh Nabi Musa. Nabi Musa duduk pada teh lagi pada masa tu. Dengan puak-puak dia tak boleh nak keluar, tak ada kuasa. Dia duduk didik anak buah dia di situ pada pasir. Selama mana? Nak hilang penyakit hamba, penyakit bangsa terjajah ni selama mana? Nak ayat lama 40 sanatan, 40 tahun baru boleh hilang penyakit perhambaan, penyakit kehambaan. Kalau Malaysia ni kita kena jajah berapa ratus tahun. Tak tahu. Nak boleh balik semula tu biar jadi jiwa merdeka sungguh. Lamakan lah. Kena kembali kepada Quran lah. Tu lah sebenarnya. Kalau nak ambil hak lain, tak tahu lama mana, punah tengah jalan tu tak tahu juga. Dia kena balik kepada Quran baru dapat merdeka sungguh. Tak apalah, dia tak boleh pergi lagi. Cuma setakat mana boleh pergi? Tanah suci. Tanah suci tu, adakah tanah suci betul? Tidak. Daripada kawasan tidak tanah suci tu, kalau kita kata tanah haram dah, kita kata tanah haram. Daripada luar tanah haram itu sejauh 10 taran batu. Kalau kita pekong daripada situ, setara mana orang kuat pekong? Sejauh tu lah. Bukan dalam tanah haram itu betul. Bukan dalam tanah haram, bukan dalam Baitul Maqdis juga, bukan dalam kawasan tanah haram lah kita kata Baitul Maqdis, tak juga. Tetapi di luar tu sejauh 10 taran nak buat. Tak jauh. Setakat tu yang pokok dia boleh pergi. Setakat mana boleh pergi lah. Situ di tanah. Dan tujuannya supaya tidak tahu kata. Kalau tahu nya pakat sembah. Puak-puak Bani Israel ni, puak-puak Yahudi ni kemudian ni jadi sembah. Jadi tertudah tidak dalam Baitul Maqdis. Setara tidak Nabi Musa tu duduk dalam Baitul Maqdis tu, gomo gitu mau kan dia kan. Nak Baitul Maqdis tu. Kalau Nabi Musa tu duduk situ, tak tahu. Padahal Nabi Musa tak nak balah dengan kita, dengan Islam ni. Faham dia tu lah jadi musuh. Kita nak juga kepada Nabi Musa. Dia nak buat apa ya, siapa jadi perang, siapa nak kacau. Tapi tidak gitu apabila dia jadi musuh. Kalau nak kira sebenarnya tidak. Apa ya jadi begitu mu. Tapi tidak gitu, dah moga rosak dah ajaran dia. Jadi gitulah. Bila mati, Nabi kata kalau aku ada di situ aku boleh tunjuk pada kamu kubur dia. Duduk di sebelah jalan situ kata dia. Di bawah kawasan tinggi yang mana tanahnya tu merah. Kawasan. Jadi tak ada siapa dia boleh royak. Ada yang kata Nabi Musa mati di Mu'ak. Ada Nabi Musa kubur dia duduk di Dimashq. Ada kubur dia duduk macam-macam. Tursina, macam-macam kata. Jadi ulama-ulama mengatakan tak ada satu pun hadis yang sahih yang menunjukkan mana dengan tepat. Dan orang kata kubur Nabi tu sini, kubur Nabi itu karut lah. Tak betul. Tak ada hadis kecuali Nabi kita. Tu. Sebab memang pun dia pun untuk sampai akhir zaman. Nasabahlah kalau Nabi dulu tak boleh dikesan. Padahal seorang Nabi itu. Jadi banyaklah hikmahnya, antaranya supaya tidak dipuja, tidak disembah. Jadi hak ada di Jordan, hak kubur panjang tu kata Nabi Syuaib apa tak ada tu. Ngarut belaka. Tak boleh nak pegang. Tak boleh nak pegang belaka. Sebab itulah Ibnul Qayyim dalam kitab dia Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif, dia kata kalau kubur-kubur ni tak ada yang sahih. Tak ada. Kalau ada sini tak betul, tak usah pegang. Tak usah pegang. Nabi kita hak tu jelas. Lepas pada tu lebih kurang yang kedua ni, lebih kurang tu juga nampaknya masa pun cukup dah. Kita sekat tu dah untuk malam ni. Wallahu a'lam.